Salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita mengenai aspek seni bahasa dalam bentuk cerita. Adakah murid-murid masih ingat video cerita yang Cikgu tayangkan pada minggu lepas? Cikgu pasti murid-murid masih ingat tentang cerita itu. Sebuah cerita yang mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Mat Jenin. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita tentang Mat Jenin ini. Tapi sebelum itu, mari kita baca KSB dan SB bersama-sama. KSB kita pada hari ini ialah kita sedang belajar memahami kosakata dalam cerita. SB kita pada hari ini adalah yang pertama, saya boleh melengkapkan teka silang kata. Yang kedua, saya boleh melengkapkan ayat berdasarkan gambar. Dan yang ketiga, saya boleh membina ayat menggunakan kosakata. Baiklah murid-murid, mari kita mempelajari dan memahami kosakata yang terdapat dalam cerita ini. 8 kosakata ini ialah memanjat, memetik, berangan, bertenggek, membiak, bersiar-siar, menunggang, dan memacu. Murid-murid boleh meneliti gambar yang terdapat di tepi setiap kosakata ini. Kosakata yang pertama, memanjat. Maksud, aksi bertumpu kaki serta berpaut pada benda yang dinaiki. Contoh, menaiki pokok atau tangga. Kosakata yang kedua, memetik. Maksud, mengambil sesuatu dengan mematahkan tangkainya. Contoh, buah atau bunga. Kosakata yang ketiga, berangan. Maksud, keinginan atau cita-cita yang belum pasti menjadi kenyataan. Contoh, seorang yang ingin menjadi jutawan atau berkawin dengan Tuan Puteri. Kosakata yang keempat, bertenggek. Maksud, duduk atau bertinggung di tempat yang agak tinggi, haiwan dan manusia. Contoh, atas pokok atau bangunan. Kosakata kelima, membiak. Maksud, suatu keadaan yang menjadi semakin banyak dan bertambah-tambah. Haiwan, tumbuhan, contoh, anak ayam, pokok bunga. Kosakata keenam, bersiar-siar. Maksud, berjalan-jalan atau berehat. Contoh, pergi ke pantai atau taman tema. Kosakata ketujuh, menunggang. Maksud, duduk menggunakan sesuatu sebagai alat yang dikendarai. Contoh, kuda atau basikal. Dan yang terakhir, kosakata ke-8, memacu. Maksud, menggunakan pacu untuk menggesa kuda supaya berlari lebih laju. Contoh, menunggang kuda. Baiklah murid-murid, Cikgu akan menayangkan video Mat Jenin ini sekali lagi dan Cikgu berharap murid-murid boleh menumpukan perhatian terhadap setiap kosakata yang digarisi dengan warna merah. Hal ini demikian karena setiap kosakata ini akan membantu murid-murid untuk menjawab latihan yang Cikgu telah sediakan. Jadi, adalah penting untuk murid-murid fokus, tumpukan perhatian sewaktu menonton video ini. Mat Jenin. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung, tinggallah seorang pemuda yang kuat berangan-angan. Namanya Mat Jenin. Pada suatu hari, Mat Jenin memanjat pokok kelapa untuk memetik buah kelapa. Dia sudah memanjat 10 pokok kelapa. Semasa memanjat pokok yang ke-11, Mat Jenin sudah mula berangan-angan. Upah memetik buah kelapa ini
akan kubelikan 20 biji telur ayam kampung. Kemudian, Mat Jenin menyambung kerja memetik buah kelapa di pokok itu. Tidak lama kemudian, dia berasa letih. Mak Jenin pun bertenggek di atas pelepah kelapa yang separuh kering. Mak Jenin terus menyambung angan-angannya. Telur-telur itu akan aku eramkan. Kemudian aku belak ayam-ayamku dengan baik sekali. Apabila ayam-ayam kampung sudah besar, aku akan menjualnya. Wang jualan ayam itu akan kubeli beberapa ekor kambing. Mat Jenin terus berangan. Dia berangan untuk menjual kambing-kambingnya dan membeli beberapa ekor lembu pula. Selepas lembu-lembunya membiak, Mat Jenin akan menjualnya. Wang jualan lembu itu akan dibelinya beberapa ekor kuda. Kuda itu akan ditunggangnya semasa membawa lembu-lembunya meragut rumput di padang. Mat Jenin terus berangan lagi. Dia berangan bersia-sia dengan menunggang kudanya. Mat Jenin menjemput Tuan Puteri menunggang kudanya. Tuan Puteri bersetuju untuk menunggang kuda bersama Mat Jenin. Tuan Puteri meminta Mat Jenin memacu kuda dengan lebih pantas. Oleh sebab laju pantas, kudanya tersalah lompat lalu terjatuh ke dalam perigi buta. Ketika itulah Mak Jenin tersedar bahawa dia sebenarnya terhenjut-henjut di atas pelepah kelapa. Mak Jenin terkejut apabila badannya melayang di udara. Akhirnya, Mak Jenin mendarat ke tanah dengan kedua-dua kakinya tercegat. Orang kampung terlopong melihat kejadian itu. Mak Jenin hanya mampu tersenyum. Orang kampung menyindirnya kerana kuat berangan-angan. Pengajaran daripada cerita itu tadi ialah janganlah kuat berangan-angan. Jika kita ingin sesuatu, kita hendaklah berusaha dengan gigih. Usaha yang gigih dapat membawa kejayaan. Sedangkan angan-angan kosong tidak memberi kita apa-apa hasil. Baiklah murid-murid, sekarang ini kita masuk pula ke bahagian latihan pada hari ini. Untuk latihan pada kali ini, cikgu telah sediakan lembaran kerja untuk murid-murid. Murid-murid perlulah mencetak lembaran kerja ini dan seterusnya menyiapkan latihan ini. Setelah latihan selesai, murid-murid boleh melekatkannya dalam buku bahasa Melayu masing-masing. Murid-murid tahun 1A dan 1B perlulah menyiapkan latihan 1. Sila baca arahan soalan dengan teliti, kemudian jawab dan lengkapkan silang kata ini. Di sini hanya ada 4 soalan sahaja. Murid-murid perlulah melengkapkan teka silang kata ini berdasarkan arah melintang 2 soalan, arah menegak juga 2 soalan. Untuk arah melintang, soalan yang pertama, di sebuah kampung tinggallah seorang pemuda yang kuat. Soalan yang kedua, Mat Jenin mahu buah kelapa. Manakala untuk arah menegak, soalan yang ketiga, Mat Jenin sudah 10 pokok kelapa. Dan soalan yang keempat, Mat Jenin di atas pelepah kelapa yang separuh kering. Untuk murid-murid tahun 2A dan 2B pula, Anda dikehendaki untuk menyiapkan latihan 2. Sila baca arahan soalan dengan teliti. Fahami gambar, kemudian lengkapkan ayat. Soalan yang pertama, Mat Jenin berangan untuk menjual kambing-kambingnya dan membeli beberapa ekor lembu.
Selepas lembu-lembunya, Mat Jenin akan menjualnya. Uang jualan lembu itu akan dibelinya beberapa ekor kuda. Soalan yang kedua, Mat Jenin terus berangan lagi. Dia berangan dengan menunggang kudanya. Soalan yang ketiga, Mat Jenin menjemput Tuan Puteri, kudanya. Tuan Puteri bersetuju untuk menunggang kuda bersama Mat Jenin. Soalan yang keempat, Tuan Puteri meminta Mat Jenin kuda dengan lebih pantas. Oleh sebab laju pantas, kudanya tersalah lompat lalu terjatuh ke dalam perigi buta. Untuk pengetahuan murid-murid tahun 2, Anda dikehendaki untuk melengkapkan ayat dalam lembaran kerja ini. Murid-murid boleh merujuk kepada video dan juga 8 kosakata yang telah kita pelajari sebentar tadi. Manakala untuk latihan 3 pula, latihan 3 ini akan disiapkan oleh murid-murid tahun 3E dan 3B. Murid-murid tahun 3 dikehendaki untuk memilih 4 kosakata yang ada di dalam jadwal di bawah. Kemudian, bina ayat yang baru menggunakan perkataan kamu sendiri. Terdapat 8 kosakata yang telah kita pelajari sebentar tadi, yaitu memanjat, memetik, berangan, bertenggek, membiak, bersiar-siar, menunggang, dan memacu. Murid-murid juga perlu menulis semula kosakata yang telah dipilih pada ruang yang disediakan. Kemudian, murid-murid bolehlah mula membina ayat menggunakan kosakata tersebut. Bagi memudahkan murid-murid menyiapkan latihan ini, murid-murid bolehlah merujuk kepada slide sebentar tadi di mana Cikgu telah menjelaskan 8 kosakata yang terdapat dalam cerita ini. Di sini, Cikgu memberikan satu contoh binaan ayat berdasarkan kosakata memanjat. Sila semak ejaan dan tanda baca bagi setiap latihan. Cikgu berharap pengajaran dan pembelajaran pada kali ini akan dapat membantu murid-murid untuk lebih memahami kosakata dalam sesebuah cerita. Sekian dan terima kasih.